بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada petang ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sidang penonton yang berada di rumah pada tatkala ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memayungi kita di dalam naungan kasih sayang dan kecintaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di dalam sebuah platform yang bernama House of Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. House of Sayyidah Khadijah, Rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebuah nama yang sangat signifikan kerana rumah itu rumah yang signifikan, rumah yang penting. Ya, ianya bukan rumah yang bertembok, ianya bukan rumah yang berlantai beratap, tapi rumah yang penuh dengan kerohanian, rumah yang penuh dengan cahaya, yang daripadanya tersebar cahaya. Ya. Dan di atas spirit itu, saya fikir House of Sayyidah Khadijah ini dibina oleh pengasasnya. Ya. Antara yang mengambil inisiatif untuk membangunkannya yang saya kenal adalah Al-Habib Hussein, ya, Al-Junaid. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu beliau, ya, di dalam usaha yang sangat baik ini, dan sesiapa saja yang membantu beliau Allah Ta'ala rahmati insya-Allah. Allah Ta'ala berkati sehingga rancangan mereka ingin membina sebuah bangunan, ya, yang akan lebih tertumpu kepada program-program muslimat, juga muslimin di dalamnya, tetapi lebih akan tertumpu kepada para muslimat, akan kemudahan-kemudahan yang akan disediakan di dalamnya, yang akan memudahkan untuk para wanita, para muslimat untuk mengambil ilmu insya-Allah daripada para ulama, para ilmuwan, para asatidzah. Kita doakan moga projek ini projek yang besar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya insya-Allah taala. Baik, pada kesempatan yang ringkas ini, rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya, rumah yang kita bicara rumah yang berada di Mekah itu, rumah yang pernah didiami oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang janda yang sangat kaya. Beliau adalah seorang yang memiliki perniagaan yang besar kerana beliau adalah seorang businesswoman yang berjaya, most wealthiest person in Mecca. We are not talking about the wealthiest woman, wealthiest person in Mecca. Hatta tidak ada seorang lelaki pun yang lebih kaya daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang yang terkenal dengan, ya, kebangsawanannya, kehormatan dirinya, akhlaknya, ya, hartanya, kekayaannya, dan juga kecantikannya. Itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rumah beliau adalah antara rumah yang termahal di Mekah, ya, kerana beliau mampu untuk membelinya. Rumah yang betul-betul berdekatan dengan
Masjidil Haram. Hari ini kalau kita keluar daripada Marwah, terus di situ rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang boleh membeli rumah yang betul-betul tepi Marwah ini betul-betul orang yang kaya. Dan rumah Siti Khadijah mempunyai beberapa kompartmen di dalam rumahnya. Ya. Rumah yang besar, sampai gudang simpan barang pun ada di rumahnya. Ya. Cuma sekarang ni kita dah tak nampak kesan rumah tersebut kerana telah diruntuhkan dan dibuat perkara yang lain di situ. Ya. Tetapi kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita sa'i antara Safa dan Marwah, di hujung Marwah tu kita keluar saja pintu, depan itu dah rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka Siti Khadijah duduk di dalamnya, ya, dan beliau sangat menjaga kesucian diri, ya. Dan beliau terdengar, ya, ketika di dalam rumah itu beliau mimpi, ya, beliau mendapat mimpi. Beliau bermimpi, dalam mimpi itu beliau melihat ada cahaya datang daripada arah langit, turun ke bumi Mekah. Maka beliau mengekori ke mana cahaya ini bawa pergi. Maka ramai orang daripada penduduk Mekah juga ingin melihat di mana cahaya itu turun. Dan semua mengekori cahaya tersebut. Rupa-rupanya cahaya itu turun di sebuah rumah yang berdekatan dengan pintu Marwah. Rumah itu rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah kata, cahaya ini turun dalam rumahku. Terjaga daripada mimpi, ya, kehairanan, kebingungan, ya, apa maksud daripada mimpi ini, ya. Maka Siti Khadijah yang merupakan seorang janda ketika itu bertemu dengan seorang sepupunya, ya, yang merupakan ahlul kitab, ya, yang mahir kitab-kitab yang terdahulu. Kita perlu faham, ya, Siti Khadijah dan keluarganya adalah orang yang beragama tauhid, tidak menyembah berhala. Kerana kita tahu sejarah, bukan semua musyrik, bukan semua orang Mekah menyembah berhala. Kita tahu ada di antara mereka memang berpegang agama nenek moyang mereka, agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Jadi tidak pernah menyembah berhala. Antaranya adalah keluarganya Siti Khadijah. Yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar, sepanjang hidupnya tidak pernah sembah berhala. Sayyidina Ali tak pernah sembah berhala. Ayah Rasulullah Abdullah tak pernah sembah berhala. Atuk Rasulullah Abdul Muttalib tak pernah sembah berhala. Hashim tak pernah sembah berhala. Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Nadar, Mudar, Ma'ad, Adnan. Semua tidak pernah sembah berhala. Kita jangan fikir orang Mekah saja sembah berhala. Tidak. Hanya segelintir mereka yang terkesan dengan suasana. Ya. Maka Siti Khadijah berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal, sepupunya yang mahir agama-agama yang terdahulu, ahlul kitab. Dia kata, Waraqah, aku bermimpi. Mimpi apa, Khadijah? Aku nampak cahaya turun ke Mekah dan masuk ke dalam rumahku. Wahai Khadijah, I want to tell you something. Mekah ini, kalau saya kaji kitab-kitab yang terdahulu, sepatutnya tempat kelahiran Nabi yang terakhir. Dan di Mekah inilah, kalau kamu tengok kenapa ada Bani Israel, mereka datang ke tempat kita, membina penempatan mereka. Kerana mereka pun dah jumpa dalam kitab mereka bahawa antara Mekah dan Madinah ini tempat akan adanya Nabi yang terakhir, penutup kepada segala Nabi. Dan aku yakin Mekah adalah tempat kelahiran Nabi yang terakhir itu. Kalau benarlah apa yang kau nampak dalam mimpi, aku percaya Nabi yang terakhir itu akan berada dalam rumahmu. Terkejut Siti Khadijah. Siti Khadijah mengatakan, adakah akan ada lagi Nabi? Kerana Siti Khadijah sudah ada idea berkenaan dengan kenabian. Kerana beliau kenal Nabi Ibrahim, beliau kenal Nabi Ismail. Dan masih berpegang dengan agama Hanif, agama Tauhid Nabi Ibrahim. Cuma apa yang Siti Khadijah tidak tahu, rupanya akan ada lagi Nabi setelah itu. Kerana Siti Khadijah dia tak ada attachment dengan kitab-kitab. Waraqah dia ada attachment dengan kitab. Ya. Maka Waraqah kata, memang itu, kita sedang menunggu Nabi yang terakhir ini, Dija. Dija, we are waiting for the last prophet of God. Oh ya ke? Iyalah Dija. Okeylah, I take note. Siti Khadijah radhiyallahu anha balik ke rumah. Ya, menguruskan, beliau adalah CEO kepada sebuah company gegasi menguruskan import dan ekspor dalam dan juga luar negara. Ya, perdagangan, ya, dan perniagaan yang makmur. Ya.
prosper. Maka Siti Khadijah meneruskan kehidupan seperti biasa sampailah beliau dengar ada berita-berita tentang seorang pemuda yang akhlaknya bagus, ya, begitu amanah. Orang-orang Mekah panggil dia sebagai Al-Amin, ya, sebagai orang yang terpercaya, ya. Dan Aminah pun panggil pembantu dia Maisarah. Jadi yang banyak run perniagaan Siti Khadijah ni adalah pembantu dia Maisarah. Ya. Lelaki, ya, lelaki Maisarah. Tempat kita Maisarah orang namakan anak perempuan, tak ada masalah, ya. Ada orang namakan anak perempuan Maisarah, tetapi Maisarah ni kalau di dunia Arab orang namakan juga orang lelaki, ya, lelaki Maisarah. Cuma saya tak pernah dengar orang letak nama perempuan lah sebagai Maisarah di dunia Arab, ya. Tapi Maisarah pembantu Siti Khadijah adalah seorang lelaki. Dia kata, Maisarah, kamu pernah dengar pasal Muhammad? Oh, ya, memang terkenal, kan? Pemuda Mekah. Dia anak saudaranya Abu Talib, dia jaga kambing orang dan sebagainya dan tolong sikit perniagaan kecil daripada Abu Talib, pakcik Rasulullah SAW. Do you know more about him? Tak adalah, yang tahu dia seorang pemuda yang ada karakteristik yang baik lah. Apa kata kalau begitulah dia punya perangai yang baik, apa kata kalau kita ambil dia kerja dengan kita? Maisarah kata, very good, bagus sekali. Ya, Siti Khadijah pun, beliau banyak duit dan sekarang beliau sedang teropong-teropong siapakah bakal imam beliau. Ya. Duit sudah banyak, sekarang perlukan pembimbing. Ya. Jadi tak apalah, ambil daripada Abu Talib. Ya, Siti Khadijah bercakap, wahai Abu Talib, boleh tak saya ingin ambil anak saudaramu Muhammad sebagai pekerja kami? Maka Abu Talib kata, kalau Siti Khadijah sendiri yang ingin menawarkannya, mengapa tidak? Company saya company kecil. Muhammad sudah tentu lebih banyak belajar nanti daripada company yang besar milik Siti Khadijah. Silakan. Maka bermulalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Siti Khadijah. Dan ini adalah peluang yang terbaik untuk Siti Khadijah untuk size up Nabi Muhammad. Sebab bila dah berada dalam circle dia, lebih mudah untuk dia perhatikan, mudah untuk membuat penilaian, mudah untuk size up. Sambil-sambil sedang teropong imam, teropong pembimbing. Duit sudah banyak, perlukan pembimbing sekarang. Maka Siti Khadijah set a trip to Sham, business trip. Dia kata, Maisarah, macam biasa perniagaan, bawa pekerja baru kita Muhammad ke Syam untuk berniaga di sana, ya. Dan perhatikan satu persatu bagaimana karakter Nabi Muhammad. Dalam perjalanan sudah tentu kamu akan lebih banyak dapat menilai, dapat perhatikan. Dan semua report, catatan yang kamu dapat lihat, kamu bagi tahu pada aku nanti balik. Maisarah kata, yes boss, no problem. Maka Maisarah pun bertolak dengan Nabi Muhammad SAW. Lelaki, ya, Maisarah. Ya, jangan kita ingat Nabi Muhammad ni pergi Syam dengan perempuan ke? Maisarah. Lelaki. Ya. Nabi Muhammad SAW telah diperhatikan dengan baik oleh Maisarah. Maisarah terkejut dalam perjalanan akhlaknya, cara berniaga, cara bercakap, cara berinteraksi, cara bertransaksi, cara urus niaga. Lain daripada yang lain dan membawa keuntungan yang berlipat kali ganda daripada sebelum ini, daripada perniagaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu profesional, begitu efisien, begitu eloquence. Semua yang baik, semua Maisarah nampak daripada Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda umur 20-an. Ya. Maka apabila kafilah ini mula nak tiba ke Mekah, Siti Khadijah pun dah mula mendengar caravan ini dah nak sampai.
Siti Khadijah dah tak sabar nak jumpa Maisarah. Apabila sampai ke Mekah, Siti Khadijah radhiyallahu anha berjumpa dengan Maisarah. Maisarah, don't tell me about my business. Tell me about Muhammad first. Tell me everything about him. Aku tak nak dengar pasal kredit, debit, untung rugi perniagaan aku. That's the last thing that we will talk about. Talk to me about Muhammad. Please tell me everything. Khadijah, segala karakteristik yang baik yang aku ingin lihat pada diri beliau, semuanya memang terhimpun pada diri beliau. Semua yang kita dengar daripada penduduk-penduduk Mekah yang mereka wawarkan tentang pemuda ini, segala trait, segala karakteristik, segala attributes itu semuanya terhimpun pada dia. Cara dia berniaga, cara bercakap, akhlak dia, peribadi dia. Subhanallah. Dan ianya mendatangkan tuah yang besar kepada kita. Maka betul ke ni Maisarah? Ya, betul. Aku bersumpah, apa yang aku lihat itulah yang aku ceritakan. Beliau adalah luar biasa. Aku tidak pernah melihat seseorang yang seperti beliau. Siti Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, Maisarah, I think I found my imam. What do you mean? I think I want to get married with him. Are you serious, boss? Yes, I'm serious. I'm joking around? I'm kidding or what? No, boss. So what's next? You meet Muhammad. Tell him and ask him, does he wants to get married? Yeah. Jumpa dia. Maka Maisarah kata, yes, boss. Maisarah jumpa Muhammad. Muhammad. Oh, dia kata, wahai teman seperjalanan, teman sepekerjaan. Ada apa wahai saudaraku? Kamu bujang lagi kan? Yes. Obviously. Kamu ada terasa nak nikah tak? Macam pemuda yang lain. Nabi Muhammad kata, ya, aku ingin bernikah. Ya. Adakah kamu ingin bernikah? Ya, saya memang ingin bernikah, tapi keadaan sekarang saya ini buat masa ini masih belum mampu lagi lah nak bernikah. Keadaan saya ini masih belum cukup untuk saya nak bernikah. Daripada segi apa tu wahai Muhammad? Ya, daripada segi harta dan sebagainya. Sekarang ni kewangan aku sedang cuba kukuhkan kewangan, kemudian insya-Allah aku akan bernikah. Maisarah kata, bagaimana kalau ada orang yang ingin offer kamu untuk bernikah? Oh, bagus sekali, tapi itulah the problem is the condition of my economy. Okay, Maisarah kata, bagaimana kalau dia tak kisah tentang keadaan kewangan kamu? Dia tak kisah tentang keadaan ekonomi kamu. Dia cuma nakkan kamu. Dia nak bernikah dengan kamu. Siapa ni Maisarah? Siapa ni? Our boss. Are you joking? Maisarah kata, I'm serious Muhammad. Our boss wants you. Really. And she is serious. Dia nak kahwin dengan kamu. Nabi Muhammad duduk diam sebentar. Ya, saya bersedia tapi kena cakap dengan pakcik saya. Jadi Maisarah pun pulang, bagi tahu pada Siti Khadijah. Khadijah pun gembira. No problem, aku boleh cakap dengan Abu Talib. Ya. Maka Siti Khadijah pun melamar daripada Abu Talib. Maka of course gembiralah Abu Talib, kerana orang yang terkaya Mekah ingin bernikah dengan anak saudaranya yang asalnya mengembala kambing, yang susah, hidup susah. Kerana Abu Talib sendiri banyak anak dan banyak tanggungan. Beliau sendiri adalah susah. Jadi bila dapat Siti Khadijah sendiri yang menawarkan, maka ini suatu peluang yang besar, yang baik. Maka bernikahlah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Khadijah hidup bersama Rasulullah dan Rasulullah duduk dalam rumah yang besar, rumah yang hebat. Ya, dan Siti Khadijah telah menyerahkan kekayaan dia semua kepada Nabi Muhammad SAW. Kata, abang gunalah apa yang patut digunakan, gunakanlah. Kerana itu saya kata Nabi Muhammad pernah jadi millionaire dalam hidupnya.
Sebut saja apa saja keadaan dalam dunia ni, semua pernah dilalui oleh Rasulullah. Rasul pernah jadi orang yang sederhana, rumah yang apabila nak sujud, Siti Khadijah perlu melipatkan kakinya untuk memberi ruang kepada Rasulullah untuk sujud. Begitu kecilnya ruang rumah di Madinah Al-Munawwarah, berlapar. Dan Rasulullah ketika kehidupannya di Mekah bernikah dengan seorang CEO yang besar, successful entrepreneur. Beliau menjadi seorang yang jutawan. Siti Khadijah telah serahkan semuanya. Gunakanlah. Milikmu ini semua, harta. Maka Nabi Muhammad SAW teruskan kehidupannya menjalankan perniagaan. Siti Khadijah semakin makmur. Ya, selepas Nabi Muhammad mengambil alih, semakin besar perniagaannya, semakin hebat. Sampailah suatu calling datang pada Rasulullah. Beliau melihat kerosakan umat manusia, menyebabkan beliau mengatakan kepada Siti Khadijah, I want to stay aloof. Saya dah tak nak run business lagi, saya nak menyendiri. Siti Khadijah kata, move forward, teruskan. Siti Khadijah kata, bang, this is our business. We're gonna run our business. Tak. Siapa nak look after our business? Tak. Go on, teruskan abang. Di mana? Atas Jabal Nur ada sebuah gua. Dahulu ketika aku gembala kambing, aku sentiasa bawa di kawasan itu. Aku dapati ada gua di sana, gua Hira di atas Jabal Nur. Siti Khadijah kata, please bang, go, I will send the food. Maka Nabi Muhammad SAW mula menyendiri dalam gua Hira. Dan Siti Khadijah dalam usia yang tua, ya, umur 50-an pada ketika itu, sanggup naik Jabal Nur. Ada sesiapa yang pernah naik Jabal Nur? Dia bukan bukit pendek-pendek, bukit yang rendah. Ada sesiapa yang pernah naik Jabal Nur? Tinggi tu atas tu. Subhanallah. Ya. Kita yang muda ni pun naik. Ya. Subhanallah. Tapi Siti Khadijah, walaupun beliau adalah seorang yang kaya, tapi beliau nampak sesuatu pada suaminya. Beliau ada belief something pada suami dia. Sebab tu apa saja yang suami dia nak buat, silakan. Sebab dia pun beliau mempunyai pengalaman sebelum tu. Allah pun dah ilhamkan sesuatu pada Siti Khadijah tentang siapa yang akan muncul di dalam rumahnya ini. Jadi dia bagi support yang penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun tak merungut. Sedikit pun tak merungut. Ya. Maka sehinggalah pada suatu malam Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dalam Gua Hira, didatangi oleh Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, dan baginda SAW menjadi Nabi pada usia 40. Pada ketika itu umur 40, dan Nabi Muhammad SAW tak mengetahui apa yang berlaku pada dirinya. Ya. Baginda tidak mengetahui, baginda menjadi bingung pada ketika itu. Apa yang terjadi? Beliau tak ada idea. Apa yang datang peluk beliau tidak ada idea siapa dan apa yang berlaku kepadanya. Maka beliau turun daripada Jabal Nur, terus menuju ke rumahnya di Mekah dalam keadaan menggigil, masuk dalam rumah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku wahai Khadijah. Maka Siti Khadijah pun melihat perubahan yang ketara kepada suaminya yang tercinta ini, Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun menyelimutkan Nabi SAW. Ada apa wahai suamiku? Kata, aku kena kacau gangguan makhluk halus. Gangguan makhluk halus. Siti Khadijah kata, never. Ini bukan gangguan makhluk halus. Iya. Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad tengah menggigil. Aku mengalaminya ketika di Gua Hira. Ada gangguan makhluk halus datang kepadaku. Aku kena kacau. Wahai suamiku, tidak ada syaitan dan jin berani mengganggumu. Engkau adalah orang yang baik. Akhlakmu sentiasa meringankan beban orang, sentiasa menghubungkan silaturahim, sentiasa memudahkan urusan orang. Engkau sentiasa keberatan apabila melihat orang dalam keadaan kesusahan dan kepayahan. Orang yang seperti engkau tidak mungkin terkena gangguan makhluk halus. Ada sesuatu yang lebih spesial daripada ini wahai suamiku. Tidak, ini gangguan makhluk halus. Siti Khadijah mengatakan, kalau kamu tidak percaya, mari kita berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal. So, sepupu Siti Khadijah. Rasulullah setuju, maka dibawa jumpa kepada Waraqah ibnu Naufal yang sangat tua. Maka diceritakan apa yang berlaku kepada diri baginda SAW
Maka diamati, didengari oleh Waraqah. Waraqah mengatakan, kalau benarlah ini kisah yang kamu alami, maka yang datang itu adalah namus. Ini nama bagi Jibril alaihissalam dalam kitab-kitab yang lama, seperti mana yang telah didatangi kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan engkau adalah nabi. Nabi? No, never, kata Rasulullah. Rasulullah kata, Bismillah. Jauh sekali aku ini adalah nabi. Waraqah kata, up to you nak percaya ke tidak, tetapi kalau aku diberi umur yang panjang dan tenaga, pasti aku akan membantu agamamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih bingung, ya. Beliau masih bingung. Beliau masih tidak mempercayai yang beliau adalah seorang nabi, ya. Dan yang cuba convincekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah seorang nabi adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Betapa besarnya jasa Siti Khadijah. Beliau yang cuba pujuk. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa yang bersama beliau untuk percaya kepada beliau, Siti Khadijah sentiasa convincekan, you are the prophet of Allah. You are the prophet of Allah. Apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah sirah reluctantly dan merasa tidak percaya, denial, perasaan denial. No, never. No, prophet. No. Iya, kata Siti Khadijah. Sampailah Allah SWT membukakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau benar-benar yakin yang beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menceritakan kenapa Allah SWT mengatur Rasulullah ni dirinya bersifat denial pada ketika asalnya menerima kenabian. Kenapa beliau merasa ini makhluk halus? Dan itu adalah pengajaran yang panjang dalam kitab sirah, seperti mana yang telah dikupas oleh almarhum Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Satu bacaan yang sangat cantik untuk baca di situ, ya, bab itu. Walhasil, bila Rasulullah SAW sudah yakin, maka beliau mula merindui wahyu yang berikutnya. Wahyu yang berikutnya, ada pendapat kata 3 bulan selepas itu datang. Ada pendapat yang lain mengatakan 6 bulan selepas itu datang, iaitu ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah dan berikanlah peringatan, dan besarkanlah Tuhanmu, dan sucikanlah pakaianmu, dan bersihkanlah segala kotoran. Ya, surah Mudaththir. Maka Siti Khadijah telah memberi support yang penuh, dan beliau menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW. Daripada satu selimut, daripada satu tempat pembaringan antara Rasulullah dengan Siti Khadijah, daripada sebuah rumah, daripada satu rumah, dan pengorbanan daripada ahli rumah ini, iaitu Nabi Muhammad SAW bersama isterinya yang tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang sanggup berkorban apa sahaja demi agama dan kebenaran yang ditegakkan oleh suaminya yang tercinta Rasulullah SAW. Hari ini kita lihat berapa bilion dan trilion rumah di atas dunia ini yang menerima cahaya yang terpancar daripada satu rumah tadi, rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang meyakinkan suaminya bahawa baginda adalah Nabi Allah, Rasul Allah. Daripada satu rumah, hari ini terpancar cahaya-cahaya Islam yang berada dalam jiwa kita daripada satu rumah tersebut. House of Sayyidah Khadijah. Cahaya Islam yang kita terima pada saat ini. Cahaya kenikmatan, cahaya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan qada dan qadar, beriman pada malaikat dan kitab-kitab, beriman kepada sekalian Nabi-Nabi 124,000 bilangan mereka, beriman dengan hari kebangkitan, hari akhirat. Semuanya berasal daripada satu rumah, iaitu House of Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa signifikannya rumah ini, betapa pentingnya rumah ini. Ya. Seseorang yang tahu kepentingan rumah ini pasti tidak akan menghancurkan rumah ini dan menggantikan dengan binaan yang lain. Tapi apa yang ditentukan oleh Allah SWT berjalan, maka tibalah Sayyidah Khadijah meninggalkan dunia ini, dan Rasulullah SAW berada di pangkuan Siti Khadijah ketika nak menghembuskan nafas yang terakhir. Malaikat datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan,
Ya Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada Khadijah isterimu bahawa Tuhan semesta alam kirim salam kepadanya, dan katakan kepadanya bahawa syurga sedang merinduinya. Kirim salam daripada siapa? Siti Khadijah dapat kirim salam daripada siapa? Daripada pencipta alam ini, pencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, pencipta saya tuan-tuan dan puan-puan, yang maha kuasa, maha hebat, maha agung, kerajaannya meliputi seluruh alam zahir dan alam batin. Kirim salam kepada siapa? Kepada Siti Khadijah. Kenapa? Selepas Siti Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ketika itu Siti Khadijah menangis. Beliau melihat keadaan sudah semakin tenat. Berkata, wahai suamiku tercinta, aku menangis bukan kerana menyesal. Kerana Rasulullah bertanya, adakah kamu menyesal bernikah denganku sehingga hartamu semua habis? Ketika itu menangis Siti Khadijah. Siti Khadijah mengatakan tangisan itu bukan kerana penyesalan, wahai suamiku. Tangisanku ini adalah aku terfikir jika aku meninggal hari ini, siapa lagi yang nak sponsor hartanya untukmu, untuk nak tegakkan agama. Selama ini akulah di belakangmu. Di belakang setiap personality yang hebat, di belakangnya ada wanita yang hebat. Di belakang Rasulullah SAW ada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Dan Siti Khadijah mengatakan pada ketika itu beliau berada dalam keadaan pemboikotan, 3 tahun duduk dalam kemah yang usang di lereng bukit kerana siapa yang beriman dengan Nabi SAW kena keluar daripada kota Mekah. Siti Khadijah kata tak apa, duduk dalam kemah pun kemahlah, asal daripada rumah yang mewah di Mekah demi Rasulullah SAW. Siti Khadijah sampai jatuh sakit di kemah yang usang, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan tuan-tuan, 3 tahun lamanya duduk di lereng penuh dengan kelaparan. Kita tahu apa yang berlaku pada Syekh Abu Talib itu. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, wahai suamiku, kalau aku meninggal dan tidak ada apa lagi untuk digunakan untuk membantu agamamu, gali semula kuburku dan ambil tulang belulangku, hancurkan. Kalau boleh ditukar ganti menjadi dinar dan dirham, silakan. Jika tidak laku, hancurkan menjadi simen, menjadi bahan untuk dijadikan jambatan untuk orang-orang yang berjalan menuju, berjuang di jalan Allah SWT, berjalan di atasnya, dibuat jambatan dan sebagainya. Ambil semula tulangku. Maksud Siti Khadijah sanggup menghabiskan segalanya walaupun tulang belulang beliau selepas beliau meninggal dunia. Sejurus selepas itu tak lama malaikat Jibril AS datang. Allah kirim salam kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah spirit Siti Khadijah yang kita inginkan daripada House of Sayyidah Khadijah. Inilah semangat yang kita inginkan, cahaya nurani dan juga rohani daripada Siti Khadijah yang melahirkan Siti Fatimah, yang beliau adalah ibunda kepada sekalian muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita semua dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk melihat inilah orang yang telah berjuang selama ini bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha mendapat syafaat yang khusus daripada Nabi Muhammad SAW, kerana baginda sangat mencintai Siti Khadijah, dan Siti Khadijah adalah wanita terulung dan terunggul di dalam dunia ini yang mengalahkan ramai daripada lelaki. Mudah-mudahan kita semua bersama dengan golongan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita bersama dengan ashabul yamin, bersama orang yang dapat meminum telaga Kausar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat syafaat Nabi SAW kita dapat lintas titian sirat, dan dengan berkat syafaat Nabi SAW kita dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin.
آمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا ترفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه بقاع الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا أقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء